ni. Ya, ambil kain sebelah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam ruangan Raudhah Ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Teman-teman yang dikasihi semua, pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi pelajaran kita dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, iaitu pada ayat yang ke 89. Selepas daripada kita berbicara berkenaan dengan pertemuan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam bersama-sama dengan adik-beradik dia yang mari dari negeri Mesir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan taqwa dan kesabaranmu. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu. Semoga Allah mengampuni dosa kamu, dan dialah jua yang maha mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, selepas mereka bertemu, lalu adik-beradik dia mengatakan bahawa qalu a innaka la anta Yusuf, adakah kamu ini Yusuf? Yusuf berkata, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Dia berkata, ya, akulah Yusuf dan ini pula saudaraku Bunyamin. Wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kami nikmat. Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat pertemuan selepas perpisahan dengan masa sekian lama. Nikmat apa lagi? Nikmat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Itu di antara nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sungguhnya mana-mana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mana-mana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni tuan-tuan apa dia? Takwa iltizamu ma amara wajtinabu ma naha. Yakni kita sentiasa berpegang dengan apa yang disuruh oleh Allah dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yattaqi wa yasbir. Wa yasbir maknanya orang yang sentiasa sabar. Sabar di atas musibah yang menimpa kita. Nah, kalau ada musibah menimpa kita, kita bersabar. Alhamdulillah. Sabar juga di atas maksiat. Artinya sabar tidak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yattaqi wa yasbir. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluputkan pahala bagi mana-mana orang yang suka melakukan kebaikan. Lalu kata adik-beradik dia, qalu tallahi. Mereka berkata demi Allah. Kita bersumpah ni tuan-tuan, bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Mana-mana bersumpah dengan wallahi boleh, wa billahi boleh, wa tallahi boleh. Jadi tuan-tuan, kita bersumpah dengan qalu tallahi. Mereka berkata demi Allah. Mereka di sini adik-beradik Nabi Yusuf telah menjawab dengan mengiklankan akan kebenaran dan mengiktiraf akan kelebihan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa dia kata? Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kamu berbanding kami. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kamu wahai Yusuf berbanding dengan apa yang kami miliki. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Allah Ta'ala telah melebihkan kamu wahai Yusuf berbanding dengan kami. Apa dia kelebihan di sini? Wa atharaka bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan kepada Nabi Allah Yusuf dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmulah tuan-tuan yang mengangkat darjat seseorang manusia. Sebab itulah Al-Quran mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan juga Allah Taala mengangkat darjat orang-orang diberikan ilmu oleh Allah Taala. Ya, kedudukan ahli-ahli ilmu ini amat tinggi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada hadis lain menyebut wa fadlul alimi 'alal 'abidi. Kelebihan orang alim berbanding dengan ahli abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Sepertilah kelebihan bulan al-qamar 'ala sa'iril kawakib, ke atas segala cakrawala yang lain. Maknanya tuan-tuan, lebihnya orang-orang yang kita kata lebihnya orang-orang yang berilmu berbanding dengan orang lain. Di sini kata Allah, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Kelebihan Nabi Yusuf di sini pertama sekali ialah al-ilmu. Dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Yusuf diberikan juga oleh Allah al-hilmu, sifat lembut, di mana Nabi Yusuf tidak mudah untuk membalas dendam, ya. Dia bersabar, dia menahan perasaan dia. Dia lembut ni, al-halim di sini makna yang lembut, dia tidak bergaduh untuk dia ni tuan-tuan buat apa-apa tindakan. Tak ada. Dia tak, kalau kita lah jumpa tengok, mari cari barang, tabak aku nak buat lejeh. Sebab kita ada kuasa dah. Hak kita ada kuasa sikit dijabat pun, tukar orang tu, nak orang ni, tu kita hak sikit pejabat. Kuasa di pejabat setengah-setengah orang, tukar orang tu, tukar orang ni, turun orang tu nyaya orang ni, bukan kroni dia, tu baru sikit. Ada kuasa duk kapung jadi Tok Ngulu. Kuasa Tok Ngulu kapung. Contoh ada. Hak juruh-juruh lah, tak juruh tegak tidak amanah contohnya, ataupun duk main kronisma sokmo, tak kira siapa-siapa dia lah. Contoh-contoh tu panggil tu. Jadi kata orang bahawa Nabi Yusuf ni dia tidak gaduh marah. Dia boleh bui kepada orang lain. Masa tempoh untuk mereka ni sedar wal khuluq
Allah Ta'ala bagi ke Nabi Yusuf juga al-khuluq, artinya ke dia ni akhlak yang bagus, perangai yang comel, duk mana pakai suka belakang. Wal mulku, Allah Ta'ala dia sebuah kerajaan. Tak, sebuah kerajaan boleh jaga, boleh jaga satu kementerian yang begitu penting dalam sebuah kerajaan, dan juga boleh bagi kuasa untuk mengurus. Allah Ta'ala bagi kuasa untuk dia mengurus kenabian juga, dan menjadi nabi lagi, tuan-tuan semua. Masya Allah, tak? Banyak sangat kelebihan yang dibuat, yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi kawan-kawan yang dikasihi sekalian, itulah laqtallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Mereka mengikrarkan akan kesalahan yang mereka buat. Adik-beradik Nabi Yusuf ni, tuan-tuan, dia mengikrarkan akan kesalahan yang dibuat. Dia i'tiraf bidzambi, mengakui akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh mereka. Dia dengan sendiri dia mengaku. Dia, kalau kita mengaku kita buat salah, tuan-tuan sekalian, tidak menjadi masalah. Maaflah hamba melakukan kesalahan. Itulah di antara benda yang paling baik. Bila kita ni mengaku yang kita ni, tuan-tuan semua, kita buat salah. Sebab tu di antara istighfar yang paling mahal mana? Penghulu sekali istighfar yang paling mahalnya, iaitu bila kita mengaku akan dosa kita. Apa kita kata? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, khalaqtani, kamu telah menciptakan aku, wa ana abduka, aku ni pula ya Allah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku di atas janji setiaku kepadamu dulu dan lah ni dan alam roh dulu sampai kala ni pun begitulah, tuan-tuan semua. Wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah terhadap segala kejahatan yang aku lakukan. Min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u yani a'tarifu, aku mengiktiraf segala nikmat yang engkau berikan kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, aku mengiktiraf ya Allah dengan segala dosa yang telah aku lakukan. Jadi tuan-tuan semua, maha tak mahanya pengiktirafan dosa ni, tuan-tuan, menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salam berkata, wa in kunna la khatiin, dan sesungguhnya kami ini orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Mereka mengakui akan kesilapan dan kesalahan yang dibuat oleh mereka, dan mereka mengakui kesalahan mereka pada hak Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia tahu Nabi Yusuf ni, tuan-tuan, buat benda yang dia wakilkan ke Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dia mengiklankan lagi, wa a'lanu bi annahumul mudhnibuna al khati'una, mereka mengiklankan lagi bahawa mereka ni orang yang buat dosa. Dia mengakui bahawa dia ni buat dosa. Jadi kita, kalau kita buat salah, kita mengaku sajalah. Tak payah nak berdolak dalih, ya. Kita buat salah, kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau benda tak salah, tak apalah tak mengaku pun. Hari ni kalau kita buat salah, kita mengaku. Yang menjadi masalah orang kita ni ialah kita cuba nak menegakkan benar yang basah. Kita tak bersalah pun kita kata, kita bersalah pun kita kata kita tidak bersalah. Itu masalah kita. Kita dengan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, mintalah maaf dengan Allah. Kalau kita tak nak minta maaf dengan Allah, samalah kita dengan iblis yang takabur, yang besar diri itu, tuan-tuan. Kita tak boleh nak takabur dalam bidang ilmu, tak boleh nak takabur dalam bab kita berilmu, mencari ilmu, tuan-tuan. Nak takabur tak boleh. Kalau kita mengajar, tiba-tiba ada benda orang tegur kita salah, kita cek betul, kita cek molek, tiba-tiba memang betul perteguran orang itu. Walaupun dia yang menegur tu lebih muda daripada kita, mengaji pun tidak banyak seperti kita lah katanya, serban pun tidak sebesar kita lah umpamanya, jubah pun tak berlapis-lapis supaya dengan kita umpamanya.
Bila orang tegur kita, kita kena ambil positif akan teguran orang. Boleh jadi sudut pandang kita berbeza. Kalaulah yang dia tegur itu rupa-rupanya betul kita ambil buat sempadan. Kalaulah dia sebenarnya betul orang, kita ambil buat pembetulan. Kita takabur tak boleh. Sebab tu kita kena mengaku kita ni silap. Tak kira lah silap dalam rumah tangga, mengaku cara rumah tangga. Silap dalam tugasan harian, mengaku cara tugasan harian. Kita jadi ketua di pejabat, bila kita buat salah, beri pandangan yang salah, anak buah kita tegur, kita terima cara di pejabat, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Allah suruh kita bermesyuarat. Allah kata apa dalam Al-Quran? Wasyawirhum fil amri. Dan bermesyuaratlah kamu pada urusan kamu itu. Ya, wasyawirhum fil amri. Buat mesyuaratlah tuan-tuan akan urusan kita. Tapi keputusan di kita. Fa idza azamta, bila kita berazam. Bila kita berazam nak buat. Jadi mesyuarat ramai-ramai. Bagi pandangan pula ramai-ramai. Bila nak buat keputusan, kita lah yang buat keputusan. Faiza azamta, kita jadi ketua, kita buat keputusan. Tapi pandangan orang lain kita sudah dengar. Begitu. Jadi di sini adik-beradik Nabi Yusuf mengakui akan kesilapan dia, ya. Wa in kunna la khatiin. Dan jika sekalipun kami ini bersalah, yakni kami ini adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengeluarkan satu kenyataan yang tidak mungkin dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai jiwa pendendam. Tak tuan-tuan semua, tak? Kalau orang ni ada jiwa pendendam, dia tak boleh kecek perkataan yang sedemikian ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi Yusuf kata apa? Kamu hari ni tidak akan ditempelak, kamu tidak akan disalahkan. Hari ni kamu tidak berdosa. Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf telah menunjukkan satu akhlak as-samahatu wal-afu was-safhu. Akhlak toleransi yang tinggi, kemaafan yang tinggi, dengan kemaafan yang tidak ada apa-apa celaan dan juga apa-apa perkara mengaibkan. Dia memaafkan pula, hebat Nabi Yusuf ni, dia memaafkan adik-beradik dia di saat dia ni berkuasa. Al-maqdiratu 'alal 'iqab. Dia berkuasa untuk membalas. Dia nak sumat je, boleh? Oh, kamu yang jahat kat aku, masuk je, boleh? Dia tak si bagi bantuan ke adik-beradik dia, boleh? Tapi dia dengan kuasa yang dia ada, dia al-afwu indal maqdirah. Maknanya dia berkuasa buat hukuman tapi dia boleh maafkan. Itu hebatnya. Kita ni pula insan yang lemah. Kudrat tidak ada, kuasa pun tidak ada. Tapi tuan-tuan, hukuman kita nak hukum orang. Disamping cari pula orang lain. Cari jalan pihak berkuasa. Oh, semua ada kuasa. Mutul-mutul orang tu. Jahat tu menata tu. Kita balas dengan dia ke cari pula orang lain. Waktu kita dendam kesumak kita tinggi. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bukan lagu tu. Nabi Yusuf kata apa? Qala la tathriba alaikumul yawm. Hari ini kamu tidak akan dicela, kamu tidak akan diapa-apakan. Walaupun Nabi Yusuf berupaya nak balas, nak penjara, nak sekat bantuan, nak kurung, nak gapo, semua dia boleh. Tapi dia ambil satu sifat tasamuh, sifat samahah, sifat orang panggil toleransi yang tinggi, kemaafan yang tinggi. Tapi ada orang tuan-tuan, dia dendam dengan orang siapa 2-30 tahun. Dendam. Nah, ada satu orang tu, dia cerita kambuh dia kerja, dia marah ke anak buah dia ni selama 20 tahun. Siapa dia pecah, dia marah lagi ke anak buah dia tu. Gapo dia je, tegur masalah markah prestasi. Anak buah dia tak puas hati dengan markah dia wi. Oh, dia 20 tahun nak sebut bagai tulah tuan-tuan. Nak ceritanya dendam yang tinggi di kalangan orang kita ni. Tak, dendam. Deki pun banyak. Kawan nak rakyat demo dalam Malaysia ni, suasana yang berlaku pada hari ni amat tengoklah pada zahirnya berkata deki di kalangan para agamawan ni boleh tahan juga tinggi dia. Deki di kalangan para agamawan, orang-orang agama
Demo lagu tu, aku lagu ni. Tidak menghormati kata huduh kau tu, kata huduh kau ni. Apa jadi gitu tuan-tuan? Kita pun heran. Punuh imej puak-puak terlebab. Di mana ada saling dengki-mendengki di antara satu sama lain. Dengki-mendengki, gelar-menggelar. Ustaz-ustaz menunjukkan akhlak-akhlak yang tidak baik dalam bab tutur kata di antara satu sama lain. Kita patut kita menerang, bukannya kita menyerang. Kita mengajar, kita sebut hujah kita. Kita menyerang. Bukan kita menerang. MENERANG. Kita menerang. Bukannya kita menyerang. Hari ini kita menyerang. Pasal apa? Dendam kesumat yang ada dalam jiwa kita. Baik. Hari ini dia kata, La tasriba alaikumul yawma. Kamu tidak akan diaibkan. Kamu tidak akan diapa-apakan. Maknanya tuan-tuan semua, Nabi kita, Nabi Yusuf telah maafkan adik-beradik dia. Sama jugalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Rasulullah. Dia telah memaafkan kesalahan orang yang buat salah kepada dia, yang nak bunuh dia sewaktu dia lemah di kota Mekah dahulu. Nabi kan duduk Mekah. Lepas tu Nabi kita pergi ke Madinah. Tak? Nabi kita bina sebuah kerajaan. Bila Islam menjadi kuat pada tahun yang ke-8 Hijrah bersamaan dengan hari Jumaat 20 Ramadan, Nabi kita masuk serang kembali kota Mekah. Buka kota Mekah tuan-tuan. Orang-orang kafir yang buat jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditangkap, diikat, dibukah, letak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Kaabah. Maka Nabi kita pun tuan-tuan semua bercakaplah. Nabi kita bersabda kepada semua orang yang tawanan-tawanan yang duduk depan dia. Masa tu tuan-tuan kan, kalau Nabi kata ke sahabat dia, kerak tekak, kerak belakang, ikat bukah, ikat, tawar. Begitulah tuan-tuan, ceritanya kuasa ada. Tapi Nabi tak buat lagu tu. Nabi kita samahah, dia boleh maafkan. Disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbahlah, Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Thumma qala, madza tazunnuna ya ma'syara Quraisy. Nabi kata pada puak-puak Quraisy, ya awak kan nak ke dia mula ni, kena bukah depan dia di depan Kaabah. Wahai orang Quraisy, Nabi kata, apa kamu sangka aku buat pada kamu hari ni? Mengingat aku nak buat kamu hari ni. Apa sangkaan kamu? Qalu, jawab puak-puak Quraisy, dia kata, khaira. Mu ni Muhammad akan buat baik kepada kami, ya? Khaira. Akhun karim. Wabnu akhin karim. Waqad qadarta. Dia kata, Muhammad kamu ni, adik-beradik kami yang mulia, anak kepada adik-beradik kami yang mulia. Apa kami belaka? Dan hari ni telah ada kuasa, wahai Muhammad. Dulu kamu lemah. Qal, kata Rasulullah, wa ana aqulu kama qala akhi Yusuf. Aku nak kata kepada kamu hari ni seperti mana ucapan saudaraku Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa dia kata? La tathriba alaikumul yawm. Hari ni kamu tidak akan dicela, kamu tidak akan disalahkan apa-apa. Maka tuan-tuan, puak-puak ni kan, hak kena bukah ni, mereka ni bangun tuan-tuan semua, mereka bergembira seolah-olah mereka ni keluar daripada kubur. Sebab kalau Nabi kata bunuh-bunuh sebab dikir dalam peperangan tuan-tuan sekalian, peperangan kota Mekah ni, Nabi kita kata hari ni mau dimaafkan semua. Bila Nabi kita keluar satu deklarasi memaafkan kesalahan orang-orang Mekah yang awak khianat ke dia ni, maka rahmat Allah mencurah-curah turun. Apa dia tuan-tuan sekalian? Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila marilah kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok manusia ni akan masuk dalam agama Allah Ta'ala berduyung-duyung. Masuklah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu ramai. Maknanya sebalik rahmat kemaafan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi kejayaan kepada Rasulullah dengan melihat orang-orang Islam, orang-orang Mekah masuk Islam begitu ramai. Demikian juga orang berjiwa besar. Nabi Yusuf di zaman dahulu, Nabi kita Muhammad di zaman dia. Di zaman selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ada seorang yang berjiwa besar memaafkan kesalahan orang yang telah menyebabkan dia disebat dalam penjara. Saya nak bawa cerita, mudah-mudahan pedoman untuk diri saya yang bercakap dan tuan-tuan sekalian. Mungkin tuan-tuan pernah dengar nama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan, dia disebat dalam penjara akibat daripada fitnah yang dibawa oleh golongan-golongan Mu'tazilah dalam ilmu akidah. Akibat daripada fitnah yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah, dia merengkuk dalam penjara sekian lama dan dia disebat dalam penjara. Bukan sekadar merengkuk dalam penjara, disebat lagi dalam penjara. Kemudian bila naik pemerintah selepas daripada raja yang menyebabkan dia disebat, raja tadi berkelapangan melihat isu ni tak berkesudahan dan dia melihat bahawa kebenaran berada di pihak Ibnu Hanbal. Puak Mu'tazilah ni mengarut tuan-tuan sekalian. Maka dia jatuhkan hukuman. Raja nak suruh Imam Ahmad bin Hanbal sebut gapo dia hukuman yang diberikan akan dijatuhkan kepada orang Mu'tazilah itu. Masa tu Mu'tazilah menguasai kerajaan. Dia masuk dalam kabinet kerajaan. Sejarah dia. Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil oleh raja. Raja kata, aku nak sendiri jatuh hukuman kepada Abu Du'ad. Nama dia Abu Du'ad, yang menjadi orang besar dalam kerajaan pada masa itu, yang telah membawa fahaman yang tak betul atas isu Al-Quran itu makhluk ataupun tidak. Yang paksa rakyat, akhirnya ramai mana orang disebab, orang disiksa, ulama-ulama disiksa. Ini khianatnya golongan Mu'tazilah yang ada pada masa itu. Maka tuan-tuan dikasih sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal, dia baca ayat Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman afa wa aslaha, siapa dia boleh maafkan kesalahan orang itu, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa ana akhtaru ma 'indallah, aku pilih apa yang ada di sisi Allah. Artinya aku maafkan akan kesalahan hamba Allah ini. Aku boleh maafkan kesalahan dia. Akhir tuan-tuan, raja kata kepada dia, wa ya ibn Hanbal, dia kata, aku lak kamu jatuhkan hukuman, kamu maaf kepada dia? Dia kata, ya, aku maafkan kesalahan dia sebab telah maaf kepada aku, telah maaf kepada orang yang bersalah oleh mereka yang teraniaya lebih daripada aku. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memaafkan adik-beradik dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan ahli keluarga dia. Di kota Mekah, yang buat khianat kepada dia di zaman dia lemah. Hari ni aku juga maafkan kepada orang yang buat khianat kepada aku ni, tuan-tuan semua. Maknanya insan berjiwa besar begitulah. Tapi kita ni tuan-tuan, dendam tidak berkesudahan. Ibarat daripada kita mula-mula kerja, sapalah kita pecing. Pecing pun tuan-tuan semua mati dengan dendam lagi. Hari pecing masih berdendam lagi kepada orang. Bila lagi kita nak bertaubat kepada Allah, nak bersifat dengan sifat tasamuh, sifat bersabar, sifat as-safhu, sifat al-afu yang ada dalam kehidupan seharian kita. Ingat tuan-tuan semua, tak payahlah kita nak bersifat dengan sifat sombong, tak payah. Tirulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasihani, yang Maha Penyayang. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkanlah pada muka ayahku supaya ia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semuanya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memberikan sedikit khabar gembira, khabar gembira kepada adik-beradik dia. Masya Allah tuan-tuan semua, bukan setakat maaf ya, khabar gembira. Apabila Nabi Yusuf tahu diri ahli keluarga dia, ayah dia, bertanya khabar tentang ayah dia,
anak Nabi Yakub kata apa? Zahaba basaruhu. Ayah kita ni dia kata pandangan dia sudah pun hilang. Yakni dia jadi buta sebab dia banyak teriak. Jadi buta sebab dia banyak teriak. Lalu Nabi Yusufnya dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dia buat suatu perbuatan. Apa dia kata? Idhabu biqamisi hadha. Ni dia bagi satu khabar gembira, ya. Dia kata idhabu biqamisi hadha. Wagilah, dia kata, bajuku ini. Baju ni pandai bak baju ni. Wagilah bajuku ini yang berada di badanku ini, ataupun baju yang diwarisi daripada datuk nenek moyangku dan juga datuk nenek moyang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, dan kamu berilah kepada ayah sebaik saja kamu sampai kepada dia, insya-Allah ya'ti basira, akan marilah pula penglihatan dia. Yakni kalau muawak baju aku ni bui kepada ayah kita, sapulah di wajah dia, ya'ti basira, insya-Allah dia selaput dia akan hilang dan dia boleh melihat kembali. Dalam kitab disebut gini tuan-tuan semua, ya. Dia kata fi qaulil asahil marwi marfu'an an Anasin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pandangan yang paling sahih disebutkan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu fima dzakara al-Qushairi. Disebutkan oleh al-Imam al-Qushairi, apa dia kata? Qamisu Ibrahim alladhi albasahu Allahu athna'a ilqa'ihi fin nar min hariril jannah. Baik. Dia kata baju yang dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim, yang dipakaikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim ketika mana dia dicampakkan dalam neraka. Baju itu, kata Al-Qushairi, dia kata ianya dibuat daripada sutera syurga. Wa kana kasahu Ishaq. Kemudian baju ni pula dipakai oleh Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Nah, lepas Nabi Ibrahim dia pakaikan kepada Nabi Allah Ishaq. Wa kana Ishaqu kasahu Yaqub. Nabi Ishaq pula beri pakai kepada Nabi Allah Yaqub. Wa Yaqubu 'allaqahu fi 'unuqi Yusuf, dan Nabi Yaqub pula dia sauk baju tu di tekak Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab dia bimbang, ditimpa oleh penyakit pandangan orang ramai. Baik tuan-tuan semua. Wa akhbarahu Jibril bi an arsala qamisaka fa inna fihi rihul jannah. Dia kata, disebutkan riwayat bahawa dihantar ke baju ni tuan-tuan semua, ya, sebab ada padanya bau daripada syurga, la yaqa'u ala saqimin wala mubtala illa ufiyah. Baju ni dia kata ada wangi-wangian daripada syurga, di mana jika sekiranya bau-bau daripada Tuhan lah, sekiranya dia kata terkena kepada orang yang sakit ataupun orang akan diuji, yang diuji, illa ufiya, melainkan dia akan diafiatkan. Ini yang disebutkan oleh sebahagian daripada para alim ulama. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ya, kita berhenti setakat tu, sebab itu disebut oleh para alim ulama. Dia kata baju dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim pakai pula kepada Nabi Allah Ishaq. Ishaq pakaikan pula kepada Nabi Allah Yaqub. Nabi Yaqub pakaikan pula kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ni tuan-tuan hak sebut riwayatnya begitulah. Ada riwayat yang menyebutkan setara mana kesahihan dia, wallahu tabaraka wa taala a'lam. Kita berhenti setakat mana hak kita disebut oleh para alim ulama. Nambah kawan taksim. Amo taksim nambah. Oh, kalau gitu ustaz, pakaian tok lebar ni kepada orang jahil jadi berkah ke tak? Hak tu malah sebutlah hambanya. Kita malas sebut benda-benda gitu. Kita sebut hak mana? Hak ni kalau betul mari dari Nabi, diwarisi Nabi yang lain, Nabi hak lain. Hak ni disebutkan dalam riwayat, amat sebutlah. Kalau hak tok lebar ni tuan-tuan mikir dua kali lah. Tengok tok lebar lagu mana. Tok lebar sengoti ke, tok lebar tak sengoti ke. Zaman kita ni koh payah nak sengoti. Tok lebar apa tak? Macam-macam lah. Tak boleh kecek banyak bab ni marah kat orang. Bab berkat ni tuan-tuan ramai orang marah. Lah ni masih main berkat saja dak. Berkat siap dengan bersanak dah pula, berkat bersanak lagi, berijazah lagi. Siapa semalam kita baca zikir, suruh zikir go tu go ni, ustaz ijazah kamu deh.
Hamba kata hak bagi ijazah ni chancellor ya, hamba kata. Hamba ni hak mana Nabi riwayat hadis sahih tu kita mengajar tu kira ya Allah tuan-tuan semua. Begitulah ilmu ni tidak duk payah mana tuan-tuan semua ya, mudah saja ilmu. Zaman kita ni ilmu kau mudah. Di hujung jari sahaja kita boleh mencari ilmu pengetahuan. Baik. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Kemudian lepas ayah celak putih mata dia, marilah kamu semua bertemu dengan aku di sini. Bawalah keluarga kita semua, mari duduk di negeri Mesir di sini. Walamma fasalatil 'iru, dan apabila unta ni tolak saja balik jalan dari negeri Mesir, tolak berpisah dengan Nabi Yusuf di sana, tolak balik saja. Qala abuhum, Nabi Yaqub berkata, inni la ajidu riha Yusuf. Allah dia kata, aku dapat hidup bau anakku Yusuf. Ayah dia sudah mula terhidup akan bau anak yang dia kasihi, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. InsyaAllah pagi esok kita baca lagu manakah pertemuan Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam dengan anak-anaknya yang membawa baju Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian ada manfaatnya. Maklum gantung cerita tengah sedap ni, esok bersama kembali insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua pada ayat 94 hingga 98 insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baitina wa li usulina wa li furu'ina wa liman yantasibu ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.